Kita akan tengok nota tu sambil lalu dan lebih tu kita akan tengok pada skrin lah. Okey. Okey, apa minggu lepas dan sebelum tu pasal homework. Masih ada lagi orang yang tak hantar homework. Adalah lagi sikit berapa orang. Homework ni tak kisah pada hari first day kita bagi sampai hari Sabtu semalam tu adalah last day untuk hantar homework dekat e-homework tu. So hari apa perempuan nak hantar tu tak kisah, tapi dalam tempoh tu kena hantar homework. Homework perempuan rasa tulisan tak cantik ke, apa cerita tu lain cerita. Yang penting mesti ada komitmen untuk hantar sebab saya akan tik. Dan setakat ni, ni semua kita dah tik untuk 3 kali tugasan. Sebab ada orang memang langsung tak hantar. Saya tak pasti dari segi attendance pun tak check lagi sama ada dia memang tak pernah masuk kelas sebab tu dia tak hantar, ataupun dia masuk tapi dia memang tak nak hantar. Apa sebab tak tahu, nanti kita akan tengok apa sebab. Sebab ada orang langsung tak hantar apa-apa, so dia punya blank semua. Ada tu memang mungkin baru masuk minggu lepas, jadi 2 tugasan tu tak buatlah sebab dia baru masuk. Maknanya dia ada 1 je tugasan minggu lepas. Ada tu memang pada mula langsung tak ada. Tak ada hantar apa-apa pun. Cuma nanti nak check dengan attendance, memang hadir ke tak hadir kelas. Sebab apa kita dah beritahu banyak kali, kelas bengkel bukan kelas untuk masuk kelas dan tengok-tengok, melangut-melangut, menganga macam tu bukan. Kalau betul-betul nak belajar, so kena menjadi seorang yang pelajar. Mesti ada buku nota, mesti ada pen, mesti ada komitmen, ada tugasan kita bagi, kena buat, kena pasap. Itu dalam bengkel. Kalau sekarang ada masuk bengkel tu, dia nak sonok-sonok, kawan masuk, kita nak masuk. Tapi bila homework tak nak hantar, sebenarnya tak perlu duduk dalam bengkel. Banyak lagi kelas lain yang tak bagi homework. Perempuan boleh masuk kelas lain. Banyak lagi kelas lain, kita masuk kelas tu memang tak ada homework pun. Perempuan duduk tengok aja. Kalau dia ada bagi nota, e-book ke apa, perempuan boleh print. Itu pun kalau nak baca ke tak nak baca, itu tu pulang. Tapi bengkel dia ada sistem. Kalau betul-betul nak belajar, ikut cara nak belajar. Kita kena letak diri kita sebagai seorang pelajar. Bukan datang untuk jadi pendengar saja melangut-langut. Sebab tu bila kita baca Quran, tak ada peningkatan. Sebab apa? Bila ada kelas pun tak nak masuk. Kalau ada masuk pun dia tak ambil perhatian. Ada homework pun tak nak hantar. Sebab itu bila bertalaki ke bertadarus ke apa, tak ada perubahan dari tahun ke tahun, sama je. Kesalahan yang sama diulang-ulang banyak kali. Tujuan kita bagi homework memang suruh untuk perempuan sendiri boleh cepat pick up lah. Sebab kita ni dah tahu peringkat umur macam ni, perempuan ada sifat macam kita nak cepat. Nak belajar satu benda tu nak cepat, nak express macam tu. Tapi nak express tak ada basic yang kuat, macam mana nak pergi express pun. Kita tak boleh melompat. Dalam bengkel memang you akan pergi zero betul. Sebab tu saya awal-awal kelas saya dah beritahu, kelas ni memang untuk orang zero. Saya tak mempromosikan sangat untuk orang yang dah level tinggi-tinggi ke apa. Langsung tak ada. Saya promosi untuk orang yang memang zero dan memang dia rasa memang dia tak boleh. Itu satu hal. Ataupun dia memang boleh ngaji tapi memang out lah. Ada banyak salah sini, so dia nak perbaiki. Itu memang orang tu datang dengan diri yang terbuka, berlapang dada. Dia memang nak belajar, okey boleh masuk, tak ada masalah. Memang kita alu-alukan orang macam tu sebab betul-betul nak belajar. Kalau sekadar masuk, lepak-lepak macam tu, tengok-tengok, lepas tu nak banding orang ni ngajar, orang tu ngajar, tak payah masuk. Sebab bengkel memang kita ada komitmen. Kita bagi tugasan tu pun sebab nak tengok perempuan komit tak buat satu-satu benda. Kalau dia benda simple-simple pun tak boleh nak komit, macam mana perempuan nak baca Quran tu, dia satu yang berat. Dia bukan benda yang senang-senang dia baca Quran ikut cincang suka-suka, tak boleh. Sebab tu Quran ni dia benda yang berat. Tapi kalau kita ikut sistem, dia mudah je, dia tak susah pun. Dan ilmu tajwid pun tak susah je, senang je kalau kita ikut flow dia. Masalah sekarang kita tak ikut flow. Kita lompat-lompat pilih, ini nak, ini senang, tu susah, tu tak payah, macam tu. Itu masalahnya. Bila kita bagi homework ni pun paling basic ni. Belum lagi homework yang tinggi-tinggi, ada lagi buat apa, latihan ke, cari hukum ke, belum lagi. Ini memang zero betul. Ini pun pasal perempuan diri perempuan sendiri. Surah yang istimewa pada perempuan, itu pun ada yang tak pasap. Saya tak pasti dia tak pasap tu sebab dia memang tak masuk kelas langsung ke, dia memang dia sedaftar, lepas tu langsung apa-apa kelas pun tak nak masuk. Tak pasti, itu kita akan tengok balik. Kenapa yang dia ni tak hantar homework ni semua, apa sebab dia. Kita akan check dengan Kak Chun, admin, sebab dia bagian untuk kehadiran ke apa, saya akan tally tugasan orang bagi dengan homework dia, kehadiran tu dia datang ke tak. Kita akan tengok macam tu kat situ. Okay, so nak beritahu bahawa kelas ni memang sangat pentingkan homework. Kalau perempuan buat homework, maknanya perempuan ada komitmen nak belajar. Walaupun benda tu sikit, dia tak ada apa pun, simple-simple dia. Bukan dia bagi homework yang susah. Dan tempoh dia sangat lama, seminggu. Pada hari ni, kalau kita bagi tugasan hari ni, last kali hari Sabtu. Sebab tahu perempuan kan ada yang bekerja, yang bekerja cucu. Macam-macam hal, sebab kita tahu, sebab saya pun benda yang sama. Sebab tu masa tu panjang dan homework tu sangat simple. Okay?
So lepas ni kalau siapa yang tak buat homework lagi ke apa, tolong siapkan dan hantar dekat e-book tu. Sebab saya memang baca dekat e-book tu, saya akan tengok kat situ. Okey, itu satu hal pasal tugasan. Dan kedua, Kak Yam dah masuk belum? Kak Yam dah masuk belum? Dah bye-bye. Mana Kak Yam? Belum lagi. Tak apa, kan tak ada belum lagi, tak lagi lalas. Okey. Lepas tu yang kedua, tadi pasal homework. Nota semua make sure kalau kita dah bagi nota awal macam minggu lepas, kita bagi awal sebab kita tengah belajar tiba dah masa tak cukup. So kita suruh print je lah. Okay. So kalau kita dah bagi nota, tolong print. Supaya nanti pun senang nak rujuk kat nota tu, nak conteng, nak tulis apa-apa, dah ada senang nota nak rujuk. Kalau benda tak ada, just kita menganga tengok tu kat skrin pula. Kalau pun pakai mobile, nampak kecil lah, tak nampak, pasukan komplain tak nampak, skrin tak keluar, macam-macam benda. So nota dah ada depan mata, good tengok kat nota tu. So dekat skrin perempuan dia dengar dan tengok saja. Sebab kita ni bukan dalam kelas fizikal. So bila dia bukan kelas fizikal, so kena guna cara yang guna kaedah macam tu lah. Ada nota, tengok pada nota. Itu perempuan dengar, itu tengok. Sebab kadang-kadang kita belajar macam ni kan, tiba-tiba line tak ada lah, tiba dia hang lah, macam-macam benda akan berlaku. Okay. Satu hal, the attendance pun tak penuh lagi. Sekarang dah kata dah masuk kelas pukul 8, start pukul 8. Orang masih 100 lebih lagi. Masih 100 berapa tu. Tak penuh lagi. 162. Baru 162, 63. Sedangkan dia punya pendaftaran ahli ni sampai 300. Nampak jumlah tu ramai. Tapi orang dia tak mana. Separuh dah pukul 8 pun tak masuk kelas lagi. Itu menunjukkan macam mana you committed tak dalam kelas. Ini pun kalau kelas fizikal, memang sebab perempuan lagi awal keluar. Pukul 7 lagi dah pergi surau dah. Sebab dah tahu pukul 8 tak masuk, perempuan akan duduk kat luar. Kita dah kata dah tutup pintu, siapa yang jaga luar tu memang tak boleh masuk. Kalau duduk pun duduk ujung-ujung nanti. Dan jangan harap dah boleh duduk depan ke apa. Kita dah beritahu dah, itu kelas fizikal. So, bila dah fizikal tak ada, kita dah buat online pun sama. Sebab tu saya dah balik timing pukul 8 hingga pukul 9.30. Timing yang sama. Sebabnya perempuan apa jadi pun itulah waktu dia. Sekarang walaupun sekarang ni kita duduk kat rumah pula. So dekat rumah pun lagilah juga sepatutnya kita rasa mudah, tapi sebenarnya kat rumah pun lagi banyak susah. Sebab apa, kita duduk kat rumah, masa tu dah segala benda nak makan, minum, benda tu dah dekat sini. So sebab tu dah beritahu awal, bila kita di rumah, dah secara online, kita minta permission dekat suami kita, anak kita, beritahu bagi ruang masa. Pukul 8 hingga 9.30, biar mak nak belajar sekejap. Jangan ganggu, duduk dalam bilik ke, duduk kat mana ke, asalkan jangan ada keadaan yang orang lalu lalang, kita nak belajar. Kan tiba orang lalu buka pintu keluar masuk, mesti kita akan terganggu. Kita akan distract dengan apa benda-benda lain. Sebab kita jenis one to one, tengok skrin aja. Kita cakap dengan seorang. Yang dengar, perempuan dengar pun earphone aja. Kita tak dengar suara yang betul-betul keluar kan. Sebab tu bila di rumah kena lagi disiplin. Kena tutup kena duduk setempat. Memang kita nak belajar, duduk setempat, minta permission. Ini saja waktu. Sebab lain kali dah tahu dah. Pukul 8 hingga 9.30 memang waktu kita nak belajar. So orang yang kacau. Lepas 9.31, suka hatilah perempuan nak okey, bye-bye, semua nak pergi buat kerja lain. Semua lepas tu okey. Ataupun sebelum tu pukul 8, 7.59, okey. 8 hingga 9.30, tolong disiplinkan diri. Kalau betul-betul puan nak belajar, ikut time ni. Sebab kalau saya ikut orang perempuan punya time, kan ada kan kejap masuk lagi 10 minit, kan ada masuk 15 minit, takkan saya nak tunggu. Kalau nak tunggu sampai 300 ke 250 nak masuk, takkan saya nak tunggu tu. Kalau benda tu pukul 9 suku baru penuh, takkan 15 minit pun baru nak belajar. So tak boleh, saya pun ada time saya sendiri. Kalau dah pukul 8, memang pukul 8. Habis 9.30, habis 9.30. Itu kita semua kena disiplin. Sebab saya pun ada keluarga, saya pun ada anak cucu juga, sama je macam perempuan. So sebab tu saya bagikan masa. Kalau kata pukul 8, 9.30 habis. So kita pun senang nak urus kita punya jadual. Dah tahu dah time ni, tak payahlah konon nak pergi breakfast kat luar ke, apa benda, tunggu lepas tu okey, cukup. Kecuali memang yang tak nak belajar tu tolak sebelah lah. Kita tak boleh buat apa, kita pun tak boleh paksa. Sebab perempuan pun masuk dengan rela, dengan tanpa paksaan. So bila perempuan tak masuk tanpa paksaan, so ada disiplin kat situ. So memang dah tahu, so nanti sebab pendaftaran dah selesai, projek hari ni pun kita dah bagi semua, so saya dah kata, back balik masa pukul 8 hingga 9.30. So lepas minggu-minggu ke depan, insya-Allah kalau tak ada apa-apa hal, tak ada emergency apa-apa, kita akan start pukul 8 sampai 9.30. Dan kita pun kena ingat, kita sedang ni menggunakan atas jasa baik Aliza, dia guna ke platform dia. Sebab kita pun kalau nak lebih-lebih masa, dia pun ada hal dia. Takkan dia nak tunggu kita ni sampai pukul apa. So dia pun boleh tahu dah, dia punya sampai 9.30, okey dah. Bengkel pun dah habis, dia pun boleh off. Sebab dia yang jadi host. Itu kita kena faham. Kalau saya jadi host, tak kisah. Saya nak tutup habis pukul apa pun tak apa, sebab saya sendiri.
Tapi sebab kita dah menumpang kata atau jasa baik Aliza bagi platform dia. So kita pun kena disiplin time tu. Dan masa sangat berharga. Kisah dah 8.12. 12 minit cakap benda ni. Sementara itu pun dah bagi masa dah orang nak masuk kan. Okay, so sekarang perempuan dah boleh tahu perempuannya time pukul berapa. Nanti kalau Armani jadi lambat-lambat juga tu, ingatkan kawan-kawan pukul 8 mesti dah ada. 7 lebih pun Aliza dah buka dah platform. Dia dah buka awal dah. Sebab dia lagi awal dia dah buka. Sebab apa dia tahu mana nak masuk cepat apa semua kan. So kita kena disiplin dirilah. Sebab kita nak buat macam mana dah ini kita punya platform buat masa ni. Sebab tu platform kita apa bentuk pun tetap timing tu sangat penting. Sebab itu disiplin. Okey, dah tak nak cakap pasal tu, kita akan cakap pasal benda lain dulu. Pasal benda lain dah pula. Okey, sekarang kita akan ulang kaji. Puan-puan boleh tengok punya nota, ulang kaji minggu lepas. Pasal kita dah sentuh fungsi simbol harakat kan. Pasti mula sekali susunan huruf hijaiyah. Mungkin ada siapa yang minggu lepas tak datang ataupun dah datang tapi dia macam tak faham sikit-sikit ke, ataupun terutama pada orang yang memang betul-betul baru. Kalau puan tengok slide kita dah bagi tu, yang first kali tentang susunan huruf hijaiyah alif sampai ya tu. So semua huruf hijaiyah ada 29 huruf. Okay, ada 29. Dan kenapa alif tu duduk dekat depan? Kerana dia akan jadi kata punca utamalah segala-gala hukum tu terjadi. Sebab tu dia duduk depan. Dan kalau kita belajar nanti makhraj huruf, hamzah pun dia akan duduk dari awal sekali. Sebab tu dia letak alif tu di depan sekali. Lepas tu kita ada ba, ta, sa. Puan tengok kan ada bentuk pattern sama tapi titik dia ada satu bawah, dua ke atas, tiga ke atas. Kan bentuk lain-lain tu. Itu semua ada asal-asal kejadian dia lah. Macam ba, ta, sa ada huruf yang asal, original. Okay. Jim, ha, kha, pattern semua sama. Pattern bentuk macam tu kan, bentuk semua sama. Dal, zal, sama. Mana bentuk yang macam, okay, jim, ha, kha adalah original. Dia original. Tapi dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, ta, za, ain, ghain. Sampai ghain tu, itu semua kan nampak dua tu. Itu adalah dia punya macam partner. Kalau yang ada titik, macam huruf dal dengan zal. Zal kan ada titik. Yang ada titik tu adalah dia punya cabang dia lah. Dia punya dal tu original, zal tu dia punya cabang. Macam tu. Dan bila huruf yang ada titik, menunjukkan dia tu tak banyak dalam Quran. Sikit aja. Maksudnya dal dengan zal, dal lagi banyak. Ra dengan zai, ra lagi banyak. Sin dengan shin, sin lagi banyak. Sod dengan dot, sod lagi banyak. Ta dengan za, ta lagi banyak. Ain dengan ghain, ain lagi banyak. So kalau puan tengok baca Quran pun memang kita jarang dia jumpa huruf ghain dengan ain boleh banyak kita jumpa. Maksudnya huruf yang ada titik tu adalah huruf yang sikit. Yang tak ada titik tu huruf yang banyak. Tapi pada huruf yang couple-couple tu lah. Macam ba, ta, sa dia memang original. Memang original dia macam tu. Okey. Itu dari segi kita dah belajar dulu kan yang sesi kelas yang awal-awal dulu. Kita kenal macam mana bentuk tu jadi huruf-huruf semua. Okay, kita dapat dari segi fungsi simbol harakat. Minggu lepas kita recap sikit-sikit je. Sambil lalu je. Kita ada belajar tentang baris atas, bawah, depan. Baris atas tu dengan bawah ada datang daripada huruf alif yang dicondongkan. Alif kan tegak macam tu. Tapi untuk baris atas dan baris bawah, dia guna alif yang sama tapi disengitkan. Baru ada atas, ada bawah. Yang untuk baris depan, dia ambil daripada huruf waw. Dan kita kena tahu semua simbol-simbol dalam Quran tu, baris atas, bawah, tanwin, bulat, apa semua tu semua datang daripada huruf hijaiyah tu sendiri. Dia bukan datang daripada pattern mana reka-reka, tak ada. Pada huruf tu juga tapi dia jadikan simbol. Cuma ada yang kena potong ekor dia, kena buang titik dia, macam itulah. Tapi asal dia datang daripada huruf hijaiyah tu juga. Okay. Bila baris atas kita tahu bila atas maksud dia buka. Fathah tu maksudnya buka. So kita kena bila nak sebut huruf-huruf yang berbaris atas kita kena bukalah mulut tu. Tapi buka tu bukan kategori buka sampai menganga, tapi just buka je. Ba, ta, sikit aja, bukan ba, ta, itu dah menganga. Itu level macam budak-budak tadika baca. Dia akan sebut sebab dia nak keluarkan suara, sebut kuatnya. Cikgu pula, ustazah pun suruh baca kuat lagi. Kan kita buka. Itu macam tu maksudnya menganga lah. Tapi untuk kita dah level, kita dah berusia, kita dah pemikiran kita dah boleh terima dah. Kalau kata buka tu maksudnya buka sikit aja. Ba, ta, sa. Dia lembut je. Sebab huruf ayat Quran ni dia lembut saja. Tapi kita yang bila kita tak tahu makhraj huruf, kita tak tahu sifat, tu kita baca Quran bunyi dia macam keras. Macam bunyi kasar, macam benda yang macam menghempas.
Pada ayat Quran kita boleh tahu benda tu macam lembut ke, keras ke, kita boleh rasa benda tu. Padahal dia sekadar huruf aja. Okey, bila kita kata baris bawah pula, itu dari baris atas, bila kita bawah, kasrah maksudnya kita tarik bibir ni ke bawah. So bila kita baris bawah, kalau kita huruf ABC lah, itu jadi macam huruf I, E. E kan bibir ni tarik ke bawah. E, B, T, C. Dan kalau nak jadikan dia tu nipis, macam kita macam senyum lah, senyum. E, B, T, C. Tak ada beria-beria sangat tadi. Macam baris bawah ni senang sebab memang semua orang boleh buat jalan biasa. Cuma kalau dia ada jumpa huruf lain tu jadi him tu, sepatutnya him, dia him. Dia jadi macam tu. Sebab bila dah jumpa huruf-huruf, dia akan ada ganggu gugat kat situ. Kalau dia seorang-seorang boleh kita nak kontrol. E, B, G, C, K. Kalau dia satu-satu. Tapi bila dah jumpa huruf-huruf lain, dia akan jadi agak kucak-kacir kat situ. Kalau kita tak mahir makhraj dengan sifat huruf. Okey, lepas tu kita tengok baris depan, datang pada huruf waw. Dan baris depan pun kalau ABC tu kita guna sebagai huruf U, U, bunyi bibir itu muncul ke depan. U, bu, tu, macam tu. Ini benda biasa lah kita tahu. Cuma kita nak tahu dia simbol tu datang daripada huruf alif yang dicondongkan atas dan bawah tu sama, dan kalau baris depan tu pada huruf waw. Itu asal dia lah, dia simbol. Sama juga dengan tanwin, adalah huruf yang double, simbol yang double. Dan kita dah belajar tanwin tu adalah di mana tanwin tu mewakili huruf nun yang tersembunyi. Dekat situ ada huruf nun. Tapi takkanlah semua dalam ayat-ayat Quran nak tambah nun. Kalau sebutan dia thayyibatan nak tambah nun belakang. So dia akan jadi banyak sangat nun dalam Quran. So cara dia gantikan dengan tanwin. So tanwin tu dia adalah mewakili huruf nun yang tersembunyi. Dan bila ada tanwin pun ada banyak pattern. Yang selari, yang tak selari, ada yang jenis baris depan tu ada yang ganti dengan mim. Banyak-banyak pattern. Dan pattern tu semua adalah mewakili hukum-hukum tajwid. Oleh kerana di level yang bawah, kita tak belajarlah hukum tajwid dulu. Ini just nak kenal dulu simbol. Supaya lain kali bila nampak dalam Quran, tanwin bentuk macam ni dah standby dah. Nak dengung ke, tak nak dengung ke, tak payah guna apa benda tu, kita dah tahu. Berdasarkan simbol. Sebab tu dalam Quran Resam Rusmani, kalau kita tak pandai nama hukum pun, tak apa. Kita boleh belajar, kita boleh baca dengan betul dengan ikut simbol tu je. Camkan simbol. Kadang-kadang nama idgham al-ghunah susah tu kita kadang kita tak nak belajar sebab itu je alasannya. Sebab kita susah nak tahu, nak hafal nama tu. Sedangkan nama tu just bonus, kalau tahu lagi bagus. Tapi kalau tak tahu pun tak apa. Yang penting sebutan tu betul. Dan sebab tu Resam Rusmani sangat membantu pada orang yang nak belajar Quran ni. Tambah macam level-level umur dah macam kita ni susah nak menghafal semua. Just ikut je simbol. Kalau nampak straight, tak payah dengung. Nampak dah sengit sikit, dah standby nak dengung. Kecuali ada huruf-huruf tertentu, macam tu tak payah dengung. Itu dari segi simbol. Kita dah sentuh dah minggu lepas. So kita go through saja. Lepas tu, dekat satu lagi extract tu kita ada contoh surah tu. Maknanya, surah tu kita suruh cari kan mana ada simbol-simbol tanwin. Ada tanwin sengit ke, tanwin straight ke apa, dekat situ lah. Kita buat sampel. Lepas tu slide seterusnya pasal sukun. Sukun tu. Sukun tu datang dari mana? Dia datang pada huruf kha, yang dia buang ekor, dia buang titik. Tinggal kepala dia tu je. Itu datang dari tanda sukun. Sukun tu biasa disebut tanda mati lah. Tanda mati kan. So dalam Quran, nampak tanda sukun tu, apa tujuan dia? Supaya kita huruf yang ada tanda sukun tu, dijelaskan dia bunyi-bunyi tu, sifat dia. Kalau dia tu ada sifat contoh, nanti Papa akan belajar, ada sifat kokolah. So kena bunyikan kokolah tu. Kalau di kat situ ada sifat keluar angin, hamas, so Papa kena keluarkan angin. Sebab tu dia letak tanda sukun tu. So jelaskan bunyi sifat huruf tu. Kadang bila huruf tu ada sifat kokolah, tapi kita tak buat kokolah. Kita buat macam baca macam biasa je, tak ada melantun, tak ada apa. So dia salah lah. Dia tak menepati syarat huruf tu. Nanti kita akan belajar sifat huruf lah. Okey, tadi apa kita tahu, setiap kali nampak tanda sukun, mesti baca dengan jelas, terang, nyata. Tak ada dengung, tak ada apa. Kalau sukun tu. Lepas tu slide seterusnya, sabdu ataupun tasydid. Kita panggil sabdu lah. Biasanya ada macam W kecil tu. Ada dia dari segi khilaf, dari segi dia datang daripada huruf sin ataupun datang daripada huruf shin, tak ada masalah. Yang penting pattern dia sama je. Kalau pada shin, dia buang titik, dia buang ekor. Tinggal dalam kepala sikit tu. Kalau daripada sin, memang buang ekor je lah. So maksudnya, tanda sabdu tu datang pada huruf sin ataupun shin. Mana-mana satu pun tak ada masalah. Tapi dia buang ekor dan tinggallah macam kepala kecil tu. Dan apa fungsi dia? Fungsi dia adalah mewakili huruf yang double. Dalam Quran ada huruf-huruf tu, dia
ada huruf double lah 2 kali. Satu huruf yang pertama contoh ada lam. Lam tu macam qal la, qaf, lam, lam. Itu yang original. Lam yang pertama tu mati, lam yang kedua tu ada baris atas contoh qal la. Tapi takkan dalam Quran semua yang huruf double nak tulis double. So akan banyak sangat. So bila dah banyak sangat, ulama qura' buat apa? Ulama tajwid buat apa? Cara dia ialah bunyi tetapkan sama. Cuma jenis simbol tu apa dia buat. So tak payah sampai buat semua double, buang dia satu. Tinggalkan satu huruf tapi gantikan dengan sabdu tu. So automatik orang tahu kat situ ada huruf yang double. So bila kaedah huruf yang double, mesti masuk dan tekan. Kalau masuk saja qala, dia tak tekan, so dia dah menghilangkan satu huruf. Dalam Quran tak boleh buang satu, tak boleh tambah satu pun. Dia kena betul-betul ngam-ngam macam tu. Kalau contoh qala, macam qaf ada sabdu, qala kat sini ada sampel. Qala lah kan sampel. Qala, sebenarnya kalau kita ceraikan, kalau kita nak buktikan dekat orang, macam mana wujudnya ada huruf double. So kita kena tulis sebiji-sebiji. Qaf, lam, lam. So lam tu ada 2 dekat situ. Nak membuktikan yang situ ada sabdu kan. Lam yang pertama tu mati. Lam yang kedua tu ada baris lah. Kalau baris di atas, baris atas. So, bunyi sama je. Qala sama. Tapi oleh kerana kita tak nak banyak sangat lam tu banyak ke mim ke apa yang bersabdu tu ada banyak. So buang je satu. Tinggal satu original dia dan letak dia ganti dengan sabdu. Tapi kaedah nak baca masuk dan tekan dengan lancar. Tambahan ni. Tahun lepas kita tak sebut dengan lancar tu. Tapi bila tengok bila orang baca masih ada problem juga. So kali ni kita tambah sikit dengan lancar. Sebab apa? Ada orang baca bersabdu betul masuk dah. Tapi dia tersangkut kat situ. Qala, adda, ajja, ada terhenti kat situ. So dia tak lancar. Bila dah terhenti seolah-olah macam kalau dia melibatkan huruf-huruf qalqalah, seolah macam ada qalqalah kat situ. Situ tak ada qalqalah. Dia jadi masuk dan tekan sambil lalu je. Sebab tu dia kena baca dengan lembut. Qalla, thumma, ajja, qadda. Macam tu. Dia tak ada adda, ajja. Dia macam terhenti-henti. Terhenti-henti tu ada salah, problem kat situ. Okay, kadang mungkin sama ada perempuan yang buat sendiri atau perempuan dengar orang lain buat macam tu. Maknanya ada problem dekat sabdu tu. Maknanya tak faham sangat lah. So ni dah mesti tahu dah. Masuk dan tekan plus lancar. Mesti lancar. Okey, lepas tu dalam itu kalau untuk semua huruf lah. Kecuali bila jumpa huruf mim dengan huruf nun. Dua ni mesti kena tambah dengan dengung. Itu kena plus pula lagi. Dengung. Sebab apa nak kena dengung? Sebab nanti bila perempuan belajar sifat huruf, nun dengan mim tu dia ada keluarkan dengung. Dia memang ada original dia. Nanti dalam makhraj huruf pun kita akan belajar dia pun memang ada keluarkan dengung. Sebab tu mim dengan nun bila dia bersabdu, dia mesti ditambah dengan dengung pula. Dan semua dengung dalam Quran mesti 2 harakat. Kebanyakan kita dengar bila nak talaki mesti 1,5 lah, 1 ke tak ada ke. Macam tu. Kadang orang ambil tak kisah dengan benda ni. Sebab ni kita kena ingat satu. Quran ni didatangkan dengan suara. Bukan dengan teknik tulisan ni. Bukan. Dia bukan datang teknikal. Ini kita belajar ni teknikal. Dia datang dengan suara. Bila dengan suara, kita kena ikut sebiji suara tu. So, ulama' ni punya Allah bagi dia ilmu, bagi ilham. Macam mana nak buat hukum tajwid ni yang boleh ikut tally dengan suara tu. Sebab tu kalau untuk mim dengan ni, dia tak sabda tapi kita kena dengung. Dengung mesti 2 harakat. Benda-benda tu lah kita kena belajar. Untuk nak supportkan sebutan bunyi tu. Sebab tu sangat penting untuk bertalaki. So, kalau perempuan baca dia tak cukup, so guru takkan cakap tak cukup. Tambah lagi. Kenapa tak dengung? Sini kena dengung. Macam tu lah. Tapi kalau kita sendiri, kalau asyik ditegur banyak kali, benda yang sama, mesti perempuan pun bosan dan guru yang ajar pun bosan. Sebab tu, bengkel ni wujud pun sebab apa ni lah. Sebab kita takkan ulang benda yang sama banyak kali. Dan perempuan akan bosan, lalas, tak nak ngaji dah. Sebab asyik kena tegur. So, cara dia belajar sendiri. Belajar dulu, lepas tu barulah bertalaki ke apa, baru kita, maknanya kita baca tu atas ilmu kita dah belajar. Barulah benda tu nampak dia punya flow tu. Okey, setengah orang dia tak nak belajar macam ni, dia nak belajar basic, terus nak pergi talaki. Sedangkan dia tak ada apa-apa ilmu pun. So bila talaki asyik salah. Dan salah yang sama berulang-ulang kali. Dan benda tu pula yang basic. Mak asli, dua makrunah, ulang yang sama. Sebab tu bila kita faham ilmu tajwid ni, kita dah dapat pegang dia punya main tu, satu Quran pun boleh baca. InsyaAllah. Kalau kita faham lah formula, daripada senang je. Okay, sebab tu bila nampak nun dengan mim mesti dengung. Dan dengung semua mesti 2 harakat. Okay, itu semua huruf hijaiyah.
Kalau jumpa sabdu, semua kena masuk tekan dengan lancar. Tapi untuk mim dengan nun plus dengung. Kat situ. Dia dengung sebab dia sifat dia tu sendiri ada keluar dengung. Okey, lepas tu itu nama dia wajibul gunnah. Dari segi nama pun ada banyak nama. Ada yang kata harfu gunnah, wajibul gunnah, gunnah musyaddadah, macam nama. Dari segi nama tak perlu nak petikai, itu nama saja. Sebab dia dalam Quran pun tak ada sebut nama-nama ni. Yang penting kita baca tu betul. Kadang orang isu suka nak komplain ni apa lain lah, apa buku ni lain semua lain. Tapi cuba awak baca. Kalau tak cukup dengung, tak payah cakap pasal nama-nama ni semua. Sebab Quran dia adalah baca, sebut, bukan nak pertikaikan apa nama-nama istilah tu. Istilah ni untuk kita ni nak belajar teknikal saja. Okey. Lepas tu kita kat bawah tu ada contoh yang kita tunjuk bahawa semua huruf hijaiyah ni akan dapat baris. Ada sama dia baris atas, kalau tengok pada sampel surah tu, buah baris atas, ada hamzah wasal, ada baris depan, semua ada. Kalau nampak huruf yang tak ada baris, standby lah kat situ, mesti ada hukum yang berlaku. Mesti ada hukum tajuk yang berlaku. Sebab semua huruf hijaiyah di Quran mesti ada dapat simbol. Kalau nampak kosong, tak ada sukun, tak ada, sabdu tak ada, hamzah wasal, apa pun tak ada, kat mana standby lah kat situ ada hukum tajuk yang berlaku. Okey, itu yang asas. Okey, so hari ni kita tengok makhraj huruf. Bapak ada nota kan, tengok nota situ. Okey. Itulah. Kalau saya share screen nampak ke muka? Apa lagi dia share screen untuk sambil lalu je lah. Kak Yam dah masuk belum? Tak ada lagi Kak Yam? Belum? Tak apa. Nampak tak slide ni? Nampak tak Liza? Nampak Ustazah. Nampak Okay, thank you. Okay, kat ini kita punya logo hari ni lah. Okay. Okay. Kena pergi satu macam ni. Ni Kak Yam tak ada sekejap lagi lah. Okay, ni kita tengok makhraj huruf ni kita sambil lalu sebab nanti saya nak kepada tengok nota sendiri lah. Dia nak tengok kita punya apa slide ni lah. Okay, first kali makhraj huruf al-jawf. Tapi first kali nak beritahu lah kita punya tulisan, lukisan ni memang out lah. Tak payahlah nak bayangkan dengan buku-buku yang canggih tu. Ni tulisan ni memang, lukisan memang out. Tapi just apa yang senang bagi orang faham je. Okay. Memang tulisan ni memang pun takkan jumpa dalam buku tajuk mana pun. Sebab ini adalah rekaan sendiri. Memang dia, yang penting tahulah nampak tu anak tekak apa semua kan. Okay. Contoh kita tengok al-jawf. Al-jawf kita tahu. Makhraj huruf ni adalah tempat keluar huruf. Yang kita dah beritahu hari tu, tempat keluar huruf, ni huruf-huruf hijaiyah ni ada tempat lahir dia. Dan kita beritahu macam kita punya analogi macam kita dilahirkan kan, mak kita lahirkan kita keluar pembedahan ke, keluar ikut secara normal ke, itu punya tempat keluar lah, contoh, itu contoh analogi saja. Tapi huruf-huruf ni pun ada dia punya tempat keluar. Okey. Bila dia nak keluar, dia ada 5 main tempat huruf yang utama lah. Dia ada pada al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatain, al-khayshum, itu dia main yang utama lah. Tapi dalam tempat main tu ada poin-poin dia sendiri. Dia ada cabang-cabang dia lah keluar. Okay, sekarang ni saya tunjuk ni just, kita go through ni slide saja sebab perempuan pun ada nota. So yang slide pertama ni pasal al-jawf, mana tempat keluar huruf alif, waw, ya. Ya. Ini al-halq. Level halqum ni, area halqum pun ada 3 level. Perempuan ada nota, tengok nota, dia nak go through saja. Lepas tu kita ada alisan. Okey, alisan, lidah. Kita ada pangkal lidah. Okey, pangkal lidah ni kat sini ada tunjuk huruf-huruf. Atas tu kita lukislah tu anak tekak. Yang bawah tu lidah, bentuk lidah. Ni di pandangan dari sisi atas ni. Pandangan di atas. Tapi ni tulis freehand je ni. Macam conteng lah, tak apalah. Bolehlah faham. Okey, sini alisan. Lisan ni maksudnya lidah. Okey, kat sini ada kategori pangkal lidah. Ni pangkal lidah yang ke dalam, ni pangkal lidah yang agak keluar sikit. Kita tengok gambar saja. Lepas tu kita ada alisan juga tapi di bahagian tengah. Tadi tu ke belakang. Ni dah ke tengah sikit. Ada huruf jim, huruf shin, huruf ya. Lepas tu masih lagi alisan tapi di hujung, betul-betul hujung lidah. Dekat ujung ni lah, hujung lidah ni. Okey. Lepas tu kita ada masih lagi alisan, bucu lidah, corner ni.
Biasanya huruf lam kat tepi ni, ra ni ada sini sikit lah. Di area sini lah, corner ni je. Kat sini, huruf lam dengan ra. Lepas tu kita ada lisan ni paling banyak, lidah paling banyak. Lepas tu dia sepanjang ni, sepanjang lidah ni, kiri kanan ni, sepanjang panjang ni, satu je huruf yang keluar, huruf dhad. Inilah huruf yang paling susah. Dan semua huruf hijaiyah, huruf dhad yang paling susah. Okey. Lepas tu kita pergi bawah lagi, kita ada alisan juga, masih alisan. Tapi di segi pandangan tepi lah ni. Sebab kalau dari atas nampak soalan macam sama pada huruf lain tadi kan. So ni kita tengok dari tepi. Mana ini lidah. Kita kena tekan di belakang gigi. Ini kita punya gigi belah atas. Ni gusi. Ni gigi kita lah. Belah kapak depan tu kan. Gigi depan tu. Terus kita punya lidahnya posisi kena letak dekat situ. Akan keluar huruf ta, dal dengan to. Kan kita pergi detail kat situ kan. Dia tengok gambar dulu. Lepas tu kita ada masih lagi alisan, cuma kali ni lidah ni kena keluar sikit dekat gigi tu. Macam dia terkeluar sikit lah, lembut. Kat situ, tekan secara lembut pada gigi kapak. Okay, kat situ. Lepas tu kita ada masih alisan, tapi ni belah gigi bawah pula. Sebab tu kita punya, kalau salah sebut, ni kita punya lidah tu salah parking. Kita tak betul parking sebab satunya sebab kita pun tak belajar. Kalau kita belajar pun kita macam rasa macam, alah ni simple je, macam tu kan. Sebab tu jadi sebutan banyak tak betul tu. Okey, ini lidah belakang gigi bawah pula. Okey, lepas tu ini baru asyafatain. Macam ni dua bibir. Mancung sangatlah hidung orang ni kan. Orang putih lah kot. Hidung mancung kan. Okey. So ini, apa huruf yang keluar? Huruf ba, huruf fa, huruf mim, huruf waw. Ada 4 huruf yang keluar kat sini. Okay, nanti kita belajar kenapa macam dia boleh keluar. Lepas tu, ni sebenarnya patut nombor 5 ni. Ini 4. Yang ni nombor 5. Tak tukar nombor. Al-Khwaishyum nombor 5. Sebab dia ada 5. Okay. So dekat Al-Khwaishyum dia pangkal hidung. Suara dengung yang lunak semula jadi yang dihasilkan oleh huruf nun dan huruf mim yang disukunkan. Tadi dia cakap kan, kalau jumpa nun dengan mim mesti nak kena dengung. Sebab dia punya dengung original tu keluar dekat area hidung ni. Hidung ni tempat keluar dengung. Okay. So ni sebenarnya nombor 5 kan. Tukar dekat slide masing-masing tu, apa kertas nota masing-masing. Ini nombor 5. Ni nak tukar ni, nombor 5. Okay, so keseluruhannya kita dah tengok tadi ada 5. Ada 5. So kita tutup balik skrin ni. Kita nak share. Stop share. Okay. So apa dah ada nota. Tadi kita just reimbas sebab makhraj huruf dia tak boleh nak tengok skrin. Bapak kena tengok macam mana depan ni kan. Okay, pertama sekali al-jawf. Okay, bila kita sebut al-jawf adalah rongga daripada kita punya tekak ni lah. Tekak ni sampai ke area bawah ni je lah. Area sini je. Okay, area sini. Tapi kata al-jawf sampai bawah lah untuk ruang angin. Tapi al-hum daripada lekuk ni ke sini tu al-haq. So kita nak tengok al-jawf. Area sini ada laluan angin. So bila kita sebut itu mewakili huruf alif. I mewakili huruf ya. Mewakili huruf waw. Sebab tu alif, waw, ya dia datang daripada rongga al-jawf. Mana tak ada yang menghalang. Bunyi dia sambil lalu je. I, u, tak ada i, u, tak ada. Bila ada lancar tu, itulah laluan untuk alif, waw, ya yang digunakan untuk huruf mat. Yang kita akan baca pula, kita biasa dengar. Mat jaiz, mat wajib, mat asli, segala mat-mat tu adalah datang daripada huruf alif, waw, ya. Area ni lah dia yang supportkan untuk bunyi panjang-panjang tu. Kalau dia tak ada, macam mana nak bunyi panjang-panjang tu? Sebab dia adalah laluan udara. Daripada kita punya abdomen perut kita tu, keluar angin kat situ. Itu area al-jawf. 3 huruf yang keluar kat situ, huruf alif, huruf waw, huruf ya. Nah, kalau Bapak tengok sampel situ, ba, bu, bi. Dan dalam Quran, bila nak Bapak jumpa bentuk tu nak baca panjang tu, masa bila? Masa alif, waw, ya tu kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada sukun, tak ada sabdu, tak ada baris atas, bawah, depan, tak ada. Tanwin tak ada, semua tak ada. Bila nampak dia kosong, saya dah beritahu tadi, dalam Quran semua huruf akan dapat simbol. Kecuali huruf yang kosong-kosong tak ada apa-apa, dah standby, ada hukum kat situ. So hukum yang pertama, yang paling basic dan paling banyak sekali orang langgar pun adalah huruf mat asli. Sebab tu kita panggil daripada mat asli. Alif, waw, ya ni adalah huruf mat asli. Mat yang original. Mat tu panjang, asli tu asal. Kenapa dia asal? Sebab dia asal daripada al-jawf ni lah. Rongga yang asal. Dan dia pun paling kata
paling pendek lah, harkat dia 2 harkat lah paling pendek. Dan bila dia jumpa huruf-huruf lain, itu dia akan jadi sampai 6, 5, 4 semua, itu hukum lain lah. Tapi asal basic dia mesti datang pada 2 harkat. Menunjukkan dia tu kena baca panjang. Mat tu sendiri maksudnya panjang. So dalam Quran setiap kali nampak huruf alif, waw atau ya yang kosong, standby nak baca panjang 2 harakat. Jangan baca terlebih-lebih. Jangan baca pendek sangat pula. Dia mesti betul ngam. Ba, ti, cukup. Kalau kita lebih-lebih, kita akan ambil nafas. Sebab tu kita selalu nafas tak cukup. Sebab kita ambil hak dia dah lebih sangat. Sebab nanti orang lain punya tak cukup. Kita kena ingat itu je analogi yang paling simple je. Sebab ini bila dia duduk seorang-seorang senang je. Sebab kita boleh kontrol. Sebab dia seorang-seorang, dia belum sambung-sambung lagi. Sebab dia dah sambung dengan dengung apa. Kalau kita tak pandai jaga tempoh, itu nafas tak cukup. Lepas tu kita pun main langgar. Patutnya jadi 4, jadi 3. Berlaku kat situ. So ini basic. Setiap kali, terutama orang yang baru, yang zero, ambil perhatian. Setiap kali tengok dalam Quran, nampak huruf alif, waw, ya yang kosong, standby nak baca panjang. Kecuali bila ada hukum tertentu, nanti dia tak jadi panjang lah. Tapi itu nanti kita belajar lah. Tapi ini yang basic betul-betul ni, kalau perempuan tengok buku Ar-Ruh, nampak alif, waw yang kosong, standby baca panjang, 2 harakat sahaja. Okay, itu al-jawf. Original daripada laluan udara tanpa sekatan. I, u, ja, sa, macam tu. Dia tak ada sekatan. Ya, okay. Lepas tu kedua kita tengok al-haq. Al-haq ni bagian area kerongkong dan kita panggil halkum. Kat mana rasa dia pada ni lekuk ni. Kita punya ni ada lekuk. Area situ sampai anak tekak ni. So pendek je lah. Al-haq tu. Sebab al-haq ni pun ada 3 level. Yang paling bawah sekali huruf ha dengan hamzah. Ini untuk perempuan senang ingatlah 2 macam tu. Sebab dia ada 6 huruf. Area ni ada 6 huruf. So ingat level 2. So yang bawah sekali huruf ha dengan huruf hamzah. Dan ini pun banyak problem orang suka tertukar-tukar. Atas pada dia sikit huruf ha dengan huruf ain. Ha dengan ain. Atas pada dia keluar huruf kha dengan ghain. Mesti ghain ni bukan rain. Orang sebut rain tu salah. 2 tahun lepas kita cakap jangan sebut rain. Ghain. Itu sebutan nama dia, nama original dia. Okey, macam mana kita nak tahu bunyi ni semua? Huruf-huruf tu tadi kita kena letaklah sukun. Sebab tu kita belajar tadi, sukun tu apa fungsi sukun tanda mati tu? Untuk menjelaskan sifat dia, menjelaskan bunyi yang ada pada dia tu. Kalau dia tu ada bunyi sifat kokolah, kena bunyikan kokolah. Kalau dia ada bunyi keluar angin, bunyikan angin. Kalau bunyi dia tertahan, bunyi tertahan. Macam tu. Tapi itu bab sifat huruf. Hari ni kita nak kenakan makhraj, dia keluar dulu. Okay, dia keluar dulu. Okay, bila dah keluar, kita tengok level. So macam mana nak bunyi tu, kita kena matikan. Contoh, kita kena letakkan satu huruf depan dia. Dan huruf misil, kerana kita dah beritahu tadi, kalau susunan alif bata pun, kan alif duduk depan. Sebab dia tu lah menjadi tonggak utama lah untuk menghasilkan bunyi-bunyi, menghasilkan hukum. Sebab tu untuk contoh, nak keluarkan makhraj pun, alif juga kita akan guna. Sebab tu kita tengok level tu. Kita ambil level bawah. Ha simpul tu, nak bunyikan ha tu, perempuan kena rasa sendiri. Betul ke dia keluar kat sini? Ke dia keluar kot telinga ke? Ke dia keluar kot bibir ke? So nak rasa tu orang kena buat. Sebab tu makhraj ni sangat penting. Tapi bila kita tengok, bila perempuan kita bagi tugasan, lakarkan ilmu tajuk yang anda tahu ke apa semua, majoriti tak masukkan makhraj dengan sifat huruf. Itu menunjukkan sama ada perempuan memang tak tahu, ataupun dah tahu tapi ingat benda tu tak penting sangat, ataupun memang langsung tak tahulah. Kita just nak belajar yang tinggi-tinggi je. Sedangkan makhraj dan sifat huruf tu dia punya inilah yang paling utama. Kalau kita tak cover dia betul-betul, yang lain tu akan bermasalah. Sebab kita kena ingat, Quran ni adalah sebutan, bukan teknikal ni. Teknikal ni untuk kita nak support saja. Bukan untuk perempuan nak dapat peksa 100 markah, 90 markah tinggi-tinggi, tapi baca tak pernah keluar daripada mulut. Tak pernah sebut pun sebutan tu. Tak ada guru ke siapa pun yang dengarkan. So macam mana nak kata kita reti baca Quran? Sedangkan kalau kita lebih pada teknikal, itu teknikal. Yang berrealiti je kita kena sebut. Sebab tu bila makhraj huruf, sebut sendiri. Contoh hamzah, level bawah, perempuan kena rasa. Nak tahu rasa, perempuan kena rasalah kat area lekuk ni. Cuba sebut Kalau kita rasa ada getaran kat sini, maknanya huruf tu betul keluar. Kalau kita sebut tiba keluar rasa kat sini, salah lah tu. Sebab level dia sini, bawah kat lekuk ni. Punya orang lekuk ni kan. So, ha tu area situ. Dan angin dia masuk ke dalam. Sebab bila ha
Ha semua. Bila orang tak tahu nak membezakan tu, dia bunyi dia macam sama je. Sebab dia semua tu lain-lain. Huruf hijaiyah takkan ada sama. Semua 29 semua bunyi lain. Takkan ada sama. Tapi bila kita tak belajar, kita tak tahu dia keluar kat mana. Sebab tu kita rasa macam ha tu, ha pedas ke, ha kahak ke, ha macam sama je. Sedangkan tak boleh sama. Dia mesti lain. So cuba perempuan sendiri buat. Pegang dekat lekuk ni. Apa ni. Sebut sendiri buatlah. Buat dan keluarkan suara. Sebab bila makhraj kita kena keluarkan suara, walaupun saya tak dengar pun tak apa. Tapi yang penting buat sendiri dan rasa tak ada getaran kat ilir lekuk ni. Dan angin tu mesti masuk dalam. Bukan angin lepas keluar, angin tu ke dalam. Sebab tu dulu orang sebut ha dada. Memanglah huruf dia tak keluar sampai ke dada. Tapi angin tu dia masuk. Okey, itu nak sekarang kita kat situ kan. Cuba kita naik level atas sikit. Kita nak cuba sebut huruf ha pula. Kita nak bezakan dia punya bunyi tu. Kalau ha, level 2. So ini angin keluar. Angin lepas keluar. Macam ha tadi, ha simpul, angin tu masuk dalam. Beza. Kalau ha, angin keluar. Sebab tu kita sebut, kalau untuk orang simpul nak faham, kita bagi ha pedas tu. Dalam buku memang tak adalah ha pedas, ha kahak, ha simpul, tak ada. Ini kita je nak memudahkan pemahaman. Sebab kita dah biasa guna perkataan yang kita biasa guna. So kita guna untuk memudahkan sisi pembelajaran sajalah. So bila ha simpul, angin masuk dalam. Kalau ha di level 2 tu, ha pedas, kita panggil ha pedas tu bunyi dia lebih nipis. Kalau ha tadi bunyi dia agak tebal, macam bulat bunyi dia. Kalau macam ni lembut. Kalau kita nak atas lagi dekat area kahak tu, kita kata ha kahak tu, sebab dia dekat sangat dengan nak tekak tu. Dia mesti ada macam tu. So 3 tu sangat berbeza. Tapi bila orang baca Quran, kenapa semua macam sama je bunyi? Sedangkan dia memang lain pun. Ni lain. Semua lain. Tetapi mungkin ini perempuan boleh praktis. Memang apa-apa hal makhraj memang kena praktis. Kita kena tengok kawan sebelah dia tu. Depan ha, kawan sebelah dia kan huruf hamzah. Dekat sinilah selalunya berlaku seolah macam nampak macam sama tapi dia lain. Kalau kawan dia hamzah, kan dia sama level. Dia level bawah juga. Dia sama dengan ha, dia punya level. Tapi bunyi dia mesti lain. Dia punya sebab dia ada sifat dia. Dia ada sifat syiddah yang tertahan. Dekat sini angin dia macam tadi ha, angin dia lepas masuk dalam. Tapi bila kawan sebelah dia, hamzah, angin tertahan pula. Macam tu je. Dia tak lepas, dia dah tersangkut. Sebab tu nanti bila perempuan belajar sifat huruf, perempuan akan tahu huruf ni patutlah dia bunyi tersangkut sebab memang dia ada sifat kat situ. Sifat syiddah yang tertahan, udara, macam-macam dia punya sifat tu nanti perempuan akan belajar. Tapi ni kita nak tahu kat mana dia keluar je dulu. Okay? So huruf ha dengan hamzah sama level. Cuma sifat dia tu je lain. Kalau ha, angin masuk dalam. Kalau hamzah, angin tu dia stop kat situ. Dia dah tersangkut. Angin tak lepas. Terhenti kat situ. Okey. Sekarang pada hamzah tu, kita nak naik level atas sikit pada dia. So maknanya dia sama level dengan ha tadi tu. Ha pedas tu. So apa kawan dia? Huruf ain. Nak sebut ain ni pun sama. Ain ni dia tak boleh tertahan. Dia ada macam bunyi macam, kita kena sempit dan tarik sikit. Dia tak boleh macam hamzah tadi tersangkut. Tapi ain, dia macam kita kena sempit atau macam tarik. Macam mana nak cakap lah. Tapi beza dia. Sebab hamzah dengan ain pun sama, selalu orang salah. Dia dah tertukar-tukar ain dengan hamzah. Sebab ini semua makhraj ni sangat penting. Sebab tu bila kita dah faham dia keluar kat mana, kita tak adalah buat kesalahan baca dia sama sebab memang takkan sama. Huruf hijaiyah takkan sama. 6 huruf kat sini semua 6 tu bunyi lain. Okey? Sebab tu mana yang selama hari ni yang mana perempuan sebut sama tu, kena tukar, kena ubah. Tak boleh berpegang dan jangan sekali-kali bagi alasan tak boleh, lidah saya dah keras dulu. Jangan guna alasan tu, memang tak boleh pakai langsung. Kalau hari ni lah baru first time lah dan sejarah hidup, baru tahu yang ain ni rupanya bunyi dia macam tu, sebab start pada ni lah kena tukar. Terus ke depan, bunyilah ain tu macam tu. Jangan bunyi ain tu, ain macam hamzah. Tak boleh. Ini semua perempuan kena praktis. Dan memang kita kena praktis sebab huruf hijaiyah bukan huruf bahasa kita. Ini bahasa Arab. Sebab tu kena praktis. Dan kalau kita nak betul-betul sempurna pun, kalau terlampau tekan beria sangat pun, nak macam mana sebab kita bukan orang Arab. Cuma kita boleh usaha nak dapat sedekat-dekat tu je. Mana kita mampu. Untuk nak buat sebutan. Sebab yang sempurna, Rasulullah saja yang sempurna. Tak ada ustaz mana ke qori terbaik dunia pun takkan sempurna. Yang semua Rasulullah sahaja.
Yang kita boleh buat, kita cuba dapat yang terdekat sekali. Sebutan yang terbaik yang kita boleh buat lah kan. Kita usaha. Tapi kena usaha lah, jangan baru sekali buat tu macam tak boleh dah. Tak boleh lah. Kita ingat kita nak baca Quran. Kita kena ada adab dengan Quran tu semua. Okay. Itu huruf Ain. Naik atas sikit. Sama level dengan Kha tadi yang kahak tu. Kawan dia siapa? Huruf Ghain. So Ghain pun dia nak lebih kurang dengan Kha. Sebab tu orang sebut Kha dengan Ghain. Ada yang dia baca macam sama je. Ghairil maghdu. Dia macam sama. Dia seolah dia tak boleh nak bezakan Kha dengan Ghain tu. Tapi mungkin sebab dia tak nak beza, sebab dia pun tak faham dia tu keluar kat mana. Dia tu level mana. Tapi bila kita dah nampak, oh kat sini, baru kita boleh adjust macam mana. Okay, so atas pada dia, huruf Ghain, dia macam kat situlah. Berukha dengan Ghain tu jadi macam getaran kat area situ, kat nak tekak. Itu nak bezakan dengan yang lain tadi. Okay. So bila huruf Ha simple, so kita ulang kaji Ha yang simple tu kan level bawah sekali, dia sama dengan Hamzah, sama level. Apa beza sifat dia? Kalau Ha angin masuk dalam. Kalau Hamzah kawan sebelah dia tu tertahan, angin tak lepas. Macam tu je. Dan sebab itulah semua huruf hijaiyah depan tu ada letak hamzah apa semua tu untuk kita nak keluarkan bunyi lah. Kalau semata-mata dia, mana ada bunyi. Sebab sukun mana ada bunyi. Kita kena ada support huruf lain untuk keluarkan bunyi. Dan huruf yang support dia huruf alif lah. Sebab tu alif duduk depan. Dia sangat penting. Tu level kedua, huruf Ha, kita panggil Ha pedas. Ataupun huruf Ain. So bunyi dia pun sama. Kalau Ha pedas, angin tu lepas. So perempuan kena praktis benda ni. Lepas tu kawan sama level dia huruf Ain. Dia macam kita sempit sikit, lepas tu macam tarik. Itu huruf Ain. Kita akan belajar detail dia bila sifat huruf nantilah. Tapi ni belajar kedudukan dulu. Okay. Atas sekali huruf Kha dengan huruf Ghain. Kita panggil huruf Kha kahak tu. Kat situ lah bunyi. Dia mesti ada bunyi tu. Kalau tak ada bunyi yang masalah itu dia huruf Ha. Kalau bunyi itu dia punya huruf Ha simpul. Dia banyak. Sebab tu kena kat situ kita kena tahu kedudukan dia. Okey, itu nama dia Al-Haq. So area dia pendek dia pada lekuk sampai kat sini saja. Lepas tu kita ada makhraj huruf Al-Lisan. Lisan ni lidah. Lidah ni dia sebab kita dah tahu dah 5 poin yang besar, tempat keluar yang besar umum ada 5. Tapi daripada 5 satu tu ada keluar dia kecil-kecilnya poin-poin lain dia. Okey. So yang lidah ni poin yang tempat keluar yang kedua. Yang tempat keluar yang ketiga. Dan dia pun dekat lidah dia ada banyak poin huruf-huruf keluar. Dan kalau nak senang ni kita ikut daripada turutan lah, daripada tadi kita dah level sebab nak tekak tadi kan huruf Kha, Ghain kat situ. So kita injak ke depan sikit je. Itu dah masuk area lidah. So yang paling dekat sekali dengan nak tekak tu huruf Qaf. Kalau tengok situ huruf Qaf, kita tulis situ pangkal lidah dalam. Sebelum ni kita tak tulis dalam luar, tapi kita tengok bila tan lelaki masih problem sama je. So kita tengok pangkal lidah dekat nak tekak tapi belah dalam. Ke dalam sikit lah, sebab tu punya Aqo. Kalau depan, sebab dia jarak sikit je dengan kaf tu, beza qaf dengan kaf. Tapi banyak orang baca salah, qaf dengan kaf tu dia macam bantai sama je. Macam bunyi sama lebih kurang. Tak boleh. Setiap huruf hijaiyah takkan sama. Kalau perempuan baca sama, memang ada perempuan ada problem. Okay. So ingat bila qaf, dia lebih ke dalam sebab tu bunyi Aqo. Sebab pangkal lidah tu dah dekat sangat dengan nak tekak tu. Aqo. Kalau depan sikit, huruf kaf, Dan nak sebab huruf kaf, senang buat macam senyum je lah. Untuk kita nak maintain ke dia nipis. Tu qaf. Kaf dengan qaf. Ini semua perempuan kena hafal lah kedudukan ni. Sebab bila perempuan dah tahu, dah ingat dah, baru perempuan sendiri akan baca Quran tu akan kontrol lah kat mana depan, belakang, tepi ke apa. Okey. Lepas tu seterusnya, ke depan sikit. Tadi dah area dekat nak tekak dah. Qaf dengan kaf. Injak ke tengah lidah. Tengah. Ada 3 huruf yang keluar. Huruf Shin, huruf Jim dengan huruf Ya. Ada 3 huruf area betul-betul tengah. So bila dia tengah, kita dah tahu cara nak bunyi kan, kita kena letak huruf depan dia kan, macam dia bagi sini. Aj, Ash, Ai. Kita nak confirm betul ke dia duduk keluar kat tengah tu, so kita buatlah Aj. So kita punya lidah yang tengah tu, area tengah tu, tekan ke langit atas tu. Kena tekan, rapat melekat. Aj. Cuma bila macam huruf Jim, dia sebab dia ada sifat melantun, dia akan lepas balik. Dia kena lepas. Aj. Macam tu. Untuk huruf Jim, sebab dia ada sifat qalqalah. Kalau macam huruf Shin, kita akan belajar dari sifat dia keluar angin. Ash.
Ash. Ash. Itu huruf ada angin yang lepas. Kita dah melekat tapi ada angin yang terlepas keluar lagi. Itu ada sifat tafasyi, angin yang berhamburan. Okay, kita akan belajar sifat huruf tapi ni tahu dulu kat mana dia keluar. Sebab masalah salah parking lidah tu yang keluar salah huruf tu. So bila jim aj. Rasa lidah tengah tekan ke langit. Aj. Sebabkan dia ada kokol, memang dia akan melantun balik. Dia akan automatik akan melantun. Kalau kita aj, tu melekat, salah lah sebab dia sifat dia ada sifat kokolah yang melantun. Tapi kalau kita baca aj, tu melekat. Tak boleh lah. Dan memang tak boleh, memang dia akan melantun balik. Sebab itulah semula jadi huruf hijaiyah tu. Okay, tu huruf shin, ash dengan huruf ya, ain. Dan kita tengok tadi huruf ya ni dekat bahagian lisan pun dia ada. Dekat al-jawf tadi pun dia ada. Maknanya huruf ya ni ada dua tempat dia keluar. Satu huruf ya masa al-jawf tadi, macam tu kan? Sebab dia support untuk sebutan huruf ya. Dan satu lagi duduk kat tengah ni. Tengah lidah tu, ain. Maknanya dia ada dua tempat keluar untuk ya. Dua tempat huruf. Sebab dia dah semula jadi. Okay, itu dah tengah. So kita injak ke hujung, betul-betul hujung lidah. Hujung lidah adalah huruf nun. Kalau kita sebut an. Apa pasal sebut an? Rasa tak hujung lidah tekan ke langit tu? Dan bila perempuan tekan an, ada macam sikit. Itulah bunyi original dengung. Sebab dia memang original memang ada. An. Cuba kita ni buat an. Itu kalau kita dah baca hukum idgham ma'un tadi sabdu tu kan. Lepas tu dia lama sebab dia huruf double. Sekarang ni huruf dia bukan double, satu je. An. So dia ada bunyi dengung tapi dia original sikit je. Jangan berlebih-lebih. Kalau an itu maknanya kena pakai sabdu. Sebab dia huruf dah double kat situ. Sebab tu dia memang ada original. An. Hujung lidah tekan pada kita punya depan gigi, belakang gigi kapak lah. Dia gusi situ. An. Itu huruf nun. Lepas tu jadi dah hujung. Ni kita ambil corner sikit bucu je. Huruf lam dengan huruf ra. Cuba kita buat al. Buat dari sini. Al. So bila kita sebut al, lidah kita macam ada corner sikit. Bukan betul-betul macam nun tadi, betul depan. Betul-betul tip depan tu an. Itu nun. Tapi dia sikit corner tu je. Al. Sebab bila huruf yang kat corner, bucu, dia akan berlaku dengan cepat. Macam kita macam lam dengan ra ni, dia duduk corner. So bila huruf yang duduk kat corner, dia akan berlaku dengan cepat. Macam contohlah, macam kita dah bagi analogi banyak kali dah pun sebelum ni pun, kita letak barang dekat bucu meja, betul-betul kita letak cawan dekat situ, betul-betul kat bucu meja letak cawan. Anytime ni kalau orang terlanggar lah, tersinggung, memang boleh jatuh. Sebab dia dah sikit ujung tu je. Sebab tu macam huruf lam dengan ra pun dia duduk kat ujung lidah. So bila dia duduk kat ujung lidah, dia cepat berlaku. Huruf tu dia berlaku dengan cepat. Al. Dia cepat je, dia tak ada al. Masalah yang berlaku, orang lama sangat kat situ sebab tu ni al. Dia macam tersangkut, dia macam melekat gitu. Itu yang keluar huruf-huruf yang huruf. Bunyi-bunyi yang ada tambahan tu, tawallud tu. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Ada le tu. Sebab apa? Lama sangat lidah tu dekat situ. Sebab tu huruf-huruf ni semua walaupun dia duduk ujung, bucu ke tepi, tengah, semua ada fungsi dia. Dan sebab tu bila kita dah tahu nanti, perempuan dah belajar makhraj, patutlah dia tak boleh lama-lama kat situ. Sebab apa? Dia akan keluar, kalau lama dia akan ada bunyi tambahan tu. Macam tu. Dia tak mau sebab dia dah bucu, so dia berlaku dengan cepat. Cepat je. Itu lam dengan ra. So lepas ni siapa yang baca lama-lama kat situ, tak boleh salah, kena dia berlaku dengan cepat. Okay, itu lam dengan ra. Sebab tu gambar rajah ni buat paling simple sekali untuk supaya senang nak ingat. Kalau dalam buku kan memang kalau kita dari segi penerangan dalam buku pun memang itu secara rasmi lah, tapi untuk kita lah level nak faham ni, gigi gunting atas di belakang gigi, susahnya nama-nama tu. Tapi just direct je terus, letak hujung lidah dekat belakang gigi. Masing-masing dah faham. Dan gambar rajah tu memang paling simple dah tu. Nak letak kat mana. Okay. So sekarang ni kita tahu lam dengan ra kat bucu je. So bila kat bucu dia berlaku dengan cepat, tak boleh lama-lama. Biasanya kalau huruf alif lam syamsiah di bawah darjah hukum, al tu kena berlaku dengan cepat. Jangan ala. Tu jadi macam tu. Sebab dah lambat lama sangat. Okey. So sekarang seterusnya, okey, tadi lam dengan ra dah sudah bucu. Sekarang sepanjang lidah tu pula. Kita punya lidah tu sepanjang kiri ke, kanan ke, tapi sepanjang-panjang tu, daripada belakang sampai ke depan tu, area tu ada keluar huruf dot. Huruf dot. Dan huruf dot ni memang susah.
Dia memang susah. Ada macam-macam cara guru ajar. Buat lidah macam ni lah, macam tu, macam-macam gaya. Tapi langkah satu tips yang saya dapat pun daripada guru jugalah. Satu cara yang agak mudah sikit lah. Banding semua boleh buat. Tapi sebab root dot ni dia susah. Dan nak bagi penerangan yang agak mudah untuk orang faham. Hujung lidah tadi tu yang kita punya buat untuk root nun dan hujung tu. Tekan kat gigi kacip, gigi taring atas tu. Gigi taring tu. Tekan kat situ. Au. Au. Automatik itu lidah tu dia terus terangkat ke geraham atas. Sepanjang-panjang tu. Cuba buat hujung lidah tekan kepada gigi taring. Bawah gigi taring kiri kanan kan. Kiri ke kanan ke tak kisah. Cuba tekan. Au. Au. Dia akan menjadi macam panjang. Au. Sebab dia sepanjang ni. Dan kita dia tak boleh baca out. Out. Mana boleh. Salah. Dia sebab dia ada sifat istitolah. Memanjang. So dia ambil masa. Au. Au. Tapi hujung lidah kena tekan kat gigi taring. Bukan gigi kacik, taring itu tu. Kiri ke kanan tak kisah. Tapi buat au. Au. Sebab ini huruf yang paling susah. Dia benda praktis. Tapi kalau sebut out, itu memang out salah. Sebab dia dah langgar langsung sebab dia ada sifat istitolah. Istitolah tu maksud memanjang. Tapi kalau dah out tu, memang salah lah. Tak boleh. Dah terang-terang salah. So kita ini lebih pada praktis. Lepas tu makhraj seterusnya. Makhraj seterusnya adalah lidah kita ni letak kat belakang gigi. Ini gigi kita belah atas ni, gigi kapak. Kat belakang letak kat, so kita siap parking lidah kita belakang tu. Dan huruf yang akan keluar huruf ta, to dengan dal. Letak belakang tu. Out. Ad. So lidah tu mesti belakang gigi kapak. Di antara gusi dengan gigi tu kat belakang tu. Ad. Out. Bezanya ketebalan saja. Macam huruf ta dia nipis. Tak. Kalau pun sebut at. Dan dia ada sifat hamas, sifat angin keluar. Nanti pun belajar sifat, tapi ada sifat. Dia tebal. 3 huruf ni keluar sama je. Tapi sifat tu yang membezakan. Dia tu tebal ke nipis ke, ada angin ke apa ke, itu sifat dia. So sekarang ni ta ni belakang gigi kapak. So akan bunyi at. Dan angin sikit je. Tak boleh baca ats. Ats. Itu dah over. Salah. Dia jadi macam huruf sin pula. So bila orang nak lepaskan angin hanya sedikit sahaja. At. Tabat. Yang tabats yada. Tabats. Itu dah lebih. Angin dah melampau lebih. Tak boleh. Lebih pun salah. Sebab dia kena betul-betul ngam. Tabat yada. Sikit saja. Tu nak tahu angin keluar lebih banyak ke apa tu lebih pada sifat huruf. Tapi kena tahu dah parking kat mana lidah tu. So huruf ta, dal dengan to mesti parking belakang gigi kapak. Belah atas. Itu tadi ta. Kalau huruf to dia tebal. Auto. So pangkal lidah kita tu yang tempat koh keluar tadi tu kena naikkan. Auto. Baru dia bunyi tebal. Auto. Kalau kita tak naik dia bunyi dia macam ta lah pula. Sebab tu ta dengan to orang selalu salah. Sebab apa? Sifat dia tu. Cara nak parking lidah tu mungkin dah betul belakang gigi kapak, tapi nak angkat pangkal lidah tu pula, nak naik ke, nak turun ke, itu semua kita akan belajar dalam sifat huruf. Okay? So hari makhraj nak tempat keluar je dulu. So kita dah tahu ta kat situ, to pun kat situ. Satu lagi huruf dal. Dal pun keluar kat situ juga. Ad. Sebab tu huruf dal adalah lembut. Sebab tu bila kita nak samakan huruf dal dengan huruf D rumi ABC tu, D tu, dia tak boleh sama, tapi boleh kita nak just kata untuk nak belajar perumpamaan macam tu je lah. Tapi dia takkan sama. Sebab kalau D, ikut kita punya duduk tu, dia bunyi dia keras, maknanya kita punya lidah kena langit. Sekarang dal ni bukan kena langit. Dia kena area belakang gusi dengan gigi tu je. Ad. Lembut. Tapi yang kita sebut ni, ada. Maknanya lidah kita dah pergi ke langit. Yang kalau kita sebut D, duduk, betul kalau untuk huruf D betul lah. Lidah kita kena langit sebab dia sebut duduk. Budak sila duduk. Maksudnya lidah kita ada kat langit. Tapi sekarang huruf dal bukan huruf D. Tak sama. D tu huruf ABC lah lain. Tapi perumpamaan nak dapat idea saja. Tapi apa yang kita kena buat? Sebab tu kita kena tahu makhraj lidah tu kat mana parking lidah tu. Parking lidah tu belakang gigi kapak. Baru dia sebut ad. Sebab dal dia sangat lembut. Ad. Kalau tak ada. Kalau perempuan sendiri buat pun, cuba buat sekarang. Tekan kita nak sebut huruf dal, tapi sekarang ni lidah tu buat ke langit. Cuba sebut ada. Buat ke langit. Kita nak cuba berapa rasa beza. Sekarang kita nak sebut huruf dal. Okey, kita nak praktis huruf dal. Okey, first kali kita nak cuba hujung lidah tekan ke langit. Apa bunyi dia? Macam mana rasa dia? Ada.
Ada. Okey, itu bunyi dia. Perempuan sini buat Okay, lepas tu kita sekarang nak try cara kedua, version kedua lah konon. Hujung lidah tu pakai betul-betul yang kita nak belajar makhraj ni, belakang gigi kapak tu. Ada. Beza tak? Yang tadi ada dengan ada. Beza tak? Sepatutnya memang mesti ada beza. Kalau perempuan kata macam sama, memang problem lah tu. Menyesalah lah parking lidah tu. Sebab dia memang takkan sama. Kalau untuk ABC, kita cakap bahasa Melayu, okey boleh guna. D tu, hujung lidah kita kena kelala langit. Itu boleh kalau kita cakap bahasa Melayu. Tapi untuk huruf hijaiyah tak boleh. Tak boleh pakai. Untuk huruf hijaiyah, lidah kita dah dalam gambar rajah tu, parking dekat belakang gigi kapak. Baru dia betul ad. Jadi 3 huruf yang keluar, ad, auto. Ad. So 3-3 ni lembut saja. Walaupun to tu tebal, tapi dia tetap bunyi lembut. Dia tak ada bunyi auto. Itu dah keras. Maksudnya kita punya lidah tu dah tekan ke langit beria tu. Dia mesti belakang gigi kapak. Auto. Ad. Macam tu. Okay. So sekarang ni perempuan kena, mana yang tak bahir lagi tu, balik mesti praktis. Tengok gambar rajah tu, lidah kat mana, praktis parking. Okay, mana yang dah bertalaki, make sure. Mana kita dah selalu duduk tegur huruf tu, tengok balik gambar rajah, sebut praktis balik. Okay, yang bawah ni makhraj huruf. Okay, sekarang ni lidah tadi kat belakang gigi kapak. Sekarang kita nak lidah tu terkeluar sikit kat gigi tu. Keluar sikit je. Dan huruf yang keluar tu huruf sa, zal dengan dha. Dan kita dah tahu huruf-huruf ni dia jarang dalam Quran. Kita bila huruf kan kita ada huruf yang ada titik-titik kan, biasanya huruf yang kurang dalam Quran. So ini pun huruf yang kurang lah ni, huruf sa, zal, dha. Dan dia pun sangat lembut. Tapi kita baca tu keras. Kenapa kita baca keras? Sebab kita perumpamakan macam dha tu macam zai, sa tu macam, so itu kan kita punya cara proses pengajaran aja. Tapi sebab tu nak betul kena ikut makhraj lah. Ikut tengok lidah tu kat mana. Sekarang ni dia kata lidah tu keluar sikit je. Jangan lebih menjulur pula. Kalau menjulur keluar kan memang takkan disebut pun. Dia sikit je. Au. Huruf dha pun lembut ni. Padahal dia tu dha tu keras, tebal tu. Jadi sebab tebal. Tapi kita masih lembut ni. Au. Semua lembut. Bila kita tak ikut makhraj yang betul, itu bunyi dia as. Dia macam sin. Dah macam zai pula keras. Kalau za, az, lagilah keras. Az. Sebab tu bila kita baca al-hafiz, kerasnya. Sedangkan dia za, al-hafiz. Beza, sangat beza, jauh beza. Al-hafiz dengan al-hafiz. Dah bunyi keras. Al-Quran tak ada huruf yang keras. Dia walaupun sesusah huruf pun, dia tetap bunyi lembut. Sebab itu Al-Quran tu menenangkan. Kalau orang baca macam mengunsing keras, ada problem kat situ. Okay, so ingat huruf yang keluar pada yang keluar sikit dia. Ada huruf sa, zal dengan dha. Kita nak sebut biasa ni pun keluar kat situ. Ini kadang kita sebut, tak sebut, kita dah belajar makhraj tapi tak nak sebut betul-betul. Sa, zal, dha. Kita duduk sa, zal, dha. Maknanya kita tak apply pun apa yang makhraj dia keluar. So kita nak sebut pun mesti apply apa yang dia keluar. Barulah dia punya lidah tu boleh ikut. Dan sekali lagi ingat, jangan guna alasan lidah keras, tak boleh. Itu semua alasan nak escape, tak nak baca Quran dengan betul. Itu je alasan dia sebenarnya. Kalau asyik bagi kata, tak bolehlah lidah saya dah keras lah, dah bertahun, berpuluh tahun. Allah dah bagi itu, Allah bagi rahmat, mukjizat Rasulullah bagi Al-Quran, memang semua orang boleh baca. Tak ada alasan, itu alasan kita je. Dia nak escape, tak nak belajar, kita akan cakap macam tu. Supaya kita tak naklah orang salahkan kita, biarlah kalau salah pun dia salah. Kan itu sebenarnya. Kan kita suka bagi alasan. Lidah saya keras lah, tak boleh lah. Sebab apa? Kita tak nak push. Kita pun tak nak bagi guru tu suruh kita buat lagi. Kita pun cakap, tak apalah. Tak apalah. Dalam kita satu Quran nak baca benda yang sama, ulang-ulang aja pun. Sebab tu dapat sekali terus pegang dan tinggal yang lama-lama tu lupakan. Buka buku baru, straight forward ke depan. Okay. Lepas tu sekarang ni lidah kita, okay tadi dah belakang gigi kapak. So dah terkeluar sikit. Asal lidah yang sama tu. Lidah satu je kan. So gigi bawah pula. Gigi bawah ni, so belakang dia tu huruf keluar, huruf apa? Huruf zai. Ni barulah keras. Huruf zai, huruf sin, huruf sod. Zai, sin, sod keluar belakang tu. So nak sebut pun sama. Zai, sin, sod. Okay, sekarang perempuan sebut, lidah perempuan kat mana? Cuba sebut zai, sin, sod tu kat mana lidah? Jangan duk sebut, tahu belakang lidah tapi sebut zai, sin, sod, keluar tengah lah, keluar mana. Parking lidah situ dulu. Zai, sin, sod. Lidah parking kat mana? Nak sebut tu lidah siap-siap parking dah. Baru sebut. Sebab huruf makhraj ni, kita kena parking lidah tu siap-siap. Baru sebut.
Okay, so bila kita nak mengesahkan betul ke dia keluar kat bawah tu, kita mati kan macam tadi kaedah dia. Az. Baru bunyi keras. Az. Baru boleh beza dengan huruf za tadi. Za tu lembut. Az. Keras, beza. Lepas tu as. As, huruf sin. Beza dengan tha. Tha kan keluar tadi kan as, lembut. Kalau as, agak keras. Dan sin ni senang kita sebut sebab kita dah biasa dengan huruf S. Sebab dia macam lebih kurang sama je lah sin. S, saya, suka. Senang. Sa. Okay, satu lagi huruf sod. Sod ni pun satu lagi. Yang susah orang duit sin dengan sod lebih kurang. Padahal dia memang keluar tempat yang sama. Sifat dia tu. So nak buat sama kaedah macam mana? Parking sama, lidah kat situ. Lidah kita yang belakang tadi tempat koh keluar tu, naikkan. Aus. Kalau kita nak sebut sos cili, sos tomato, sos, macam tu. Sebab tu bila huruf sin dengan sod, bila kita tak tahu parking kat mana, pangkal lidah nak naik ke tak, itu jadi masalah tu. Dekat situ. So sekarang ni mesti, hari ni puan-puan mesti tumpukan pada makhraj huruf. Kat mana dia keluar. Mana yang dah mahir tu, alhamdulillah mahir tapi lancarkan lagi. Sebab walaupun ada yang mahir tapi bila realiti nak baca tu, kadang dia sangkut situ jugalah. Tapi yang lain, insya-Allah, mana yang baru-baru ikut aja. Ikut je gambar rajah ni. Gambar rajah ni paling senang di dunia lah kata. Dengan gambar rajah lukisan pun macam tak apalah, yang penting pun faham. Kalau kita buat gambar rajah canggih-canggih, gigi gunting atas letak. Alamak, apa dah gigi gunting pula. Kita pun dah confuse. Tak payah confuse sangat. Guna je lidah yang ada, letak bawah, belakang gigi, terkeluar sikit. Macam tu je, guna bahasa yang senang. Okay? Sebab yang penting, puan-puan boleh sebut yang betul. Bukan istilah-istilah yang susah nak hafal. Tak perlu. Dan untuk level kita ni pun tak perlulah nak over sangat. Kita bukannya nak lulus peksa masuk universiti apa benda pun tak ada lah. Kita nak baca sendiri je Quran. Okay. So tadi lidah dah kat luar, dah belakang gigi, 3 huruf. Okay. Sekarang kita pergi makhraj yang keempat, iaitu asyafatain, bibir. Okay. Dekat bibir ni ada 4 huruf yang keluar. Okay. Apa huruf tu? Huruf ba, fa, mim dengan huruf apa? Waw. Okay. 4 huruf ni dia keluar kat benda situ. Tapi dia, yang beza tu sifat je lah. Okay. Macam ba dia kata buka. Kenapa buka? Sebab kita tengok. Bila kita nak mengesahkanlah huruf tu keluar kat situ kan, kita kena matikan dia. Dan bila tanda sukun kita dah cakap banyak kali. Sukun tu menjelaskan sifat dia. Apa? Kalau dia kena melantun, melantun. Kalau angin, angin. Kalau tertahan, tertahan. Contoh kan. So kalau macam ba dia kata buka. So kita nak confirm betul ke buka. So kita nak buat ab. Kan kita dia dah sebut ba dia kata buka balik. Ab. Kita takkan baca ab. Lepas tu, dah melekat. Atau apa jadi? Ab. Dah diam macam tu. Tak boleh. Dia memang automatik. Ab. Kara. Ab. Dia memang akan tutup, buka balik. Ab. Sifat dia. Sebab tu nama dia masuk dalam sifat kokolah juga. Sebab dia dah tutup, kebuka ke, dia akan ni balik. Dia akan melantun balik. Itu huruf ba. Lepas tu kita ada huruf fa. Nak sebut fa ni pun sama. Mesti kena tahu kaedah, jangan duk pa. Dan kita huruf fa, kita banyak hujung huruf pi, memang salah. Kalau pi tutup mulut tu, up. Angin pun tak keluar mana dah. Angin tu dah duduk, dah berkumpul dalam mulut. Sebab dia kata angin lepas. Maknanya kena ada terlepas lah. So macam mana nak bagi make sure dia tu terlepas? Kita punya gigi kapak tu, tekan kat bibir bawah ni, bibir lembut ni. Af. Orang kata gigi rabbit ke apa, tak kisahlah. Gigi rabbit ke gigi apa, gigi kapak tu tekan dekat bibir bawah ni, dia akan bunyi af. Rasa af. Perempuan letak tangan kat depan mulut ni, ada tak angin lepas? Af. Kalau ada angin lepas, betul. Kalau tutup macam ni tapi tak ada angin, up. Salah lah tu. Sebab dia mesti ada sifat angin lepas. Bila angin lepas, af. Dan dia memang sangat lembut. Af. Kalau orang salah, up. Itu yang salah tu. Sebab banyak orang kita bila sebut fa, dia akan jadi macam huruf P. Bila P kan tutup up. Salah, tak boleh. Sebab tu kena sifat huruf tu sangat penting. Sebab tu makhraj dengan sifat dua ni, dua couple ni sangat penting untuk keseluruhan Quran. Yang hukum tajwid itu untuk dia punya teknikal yang lain. Dia sendiri tu nak kena keluar bunyi tu. Kalau dia betul, insya-Allah yang lain tu betul. Okey, lepas tu kita ada huruf mim. Mim pun kita tahu dia tutup mulut. Mim tutup. Dia tak ada dia takkan melantun. Dia mim memang dia akan tutup. Cuma mim ni nanti bila puan akan belajar, bila ada hukum tertentu nanti ada mungkin dia tu kembang betul,
ataupun dia macam renggang sikit, macam tu je lah. Tapi dia tu tak, dia punya main dia tu tutup. Dan bila orang tutup pun ada macam ada macam bunyi dengung. Sebab tu mim pun ada keluarkan dengung. Bila kita nak tahu dia ada sikit. Tapi kalau berlebih-lebih itu bila kita guna sabdu, dia akan jadi lebih. Sebab apa? Dia kan wajib dengung. Dah ada huruf yang double. Sekarang ni huruf dia tak double, satu je. Sudah ada dengung yang original. Lepas tu kita ada satu lagi huruf waw. Waw ni pun sama. Au. Bibir kita ke depan sikit. Tapi jangan terlalu bermuncung. Ke depan je. Au. Jadi kita punya bibir tu arah ke depan. Sebab tu macam bu. Tu dia pun jadi salah satu pada huruf yang daripada al-jauf. Alif, waw, ya kan 3 huruf tadi tu yang jadi paksi utama untuk hukum-hukum mat nanti. Waw pun sama. So waw ada 2 tempat keluar. Satu di bibir dia, satu di al-jauf. Sama juga dengan ya di tengah tadi dengan al-jauf. Dan alif tu alif lah dekat al-jauf tu. Sebab alif dia takkan dapat apa-apa baris kecuali dia ada hamzah kawan dengan dia, baru dia akan dapat baris. Sekarang ni alif tu kosong. Kosong maknanya dia tu standby untuk baca panjang sahaja. Okey. Dan last sekali, nota tu sebenarnya nombor 5 tu salah typing, typo tu. Al-Qaishum, Khaishum ni mana pangkal hidung. Dan iri hidung ni bukan huruf yang keluar. Bulah bunyi dengung. Dan dengung tu siapa yang supply? Mim dengan nun yang supply. Sebab mim kan ada makhraj dekat bibir. Nun dekat lidah, itu tempat dia keluar. Sekarang ni yang Al-Khaishum ni kita refer pada dengung. Dengung yang keluar kat hidung dan dengung tu siapa yang supply? 2 huruf je yang supply. Huruf mim dengan huruf nun. Sebab tu mana perempuan yang belajar ilmu tajwid, perempuan tengok buku nota apa benda semua tu, dia ada hukum khas untuk mim, hukum khas untuk nun. Sebab dia memang 2 ni je yang menghasilkan ilmu tajwid ni semua, sebabkan 2 huruf ni lah. 2 huruf ni akan menghasilkan macam-macam hukum tajwid. Macam tu. So, dari segi makhraj ni perempuan faham tak? Boleh faham tak? Ini paling basic ni. Okey, tu buat masa ni untuk orang yang betul-betul baru, yang zero, tengok balik gambar rajah ni, praktis. Tengok letak lidah kat mana, cuba sebut. Jangan just tengok termenung lepas tu tidur. Habislah apa jadi? Tak boleh. Nota dah bagi, dah buat lukisan dah tercantik di dunia dah tu. So just ikut ajalah. Letak lidah tu kat mana, cuba sebut. Cuba praktis. Okey, dan pada orang yang bertalaki, make sure hari ni kita belajar makhraj. Esok lusa bila perempuan bertalaki, make sure mana yang selalu duk tegur silap tu, make sure ada buat perubahan. Bab sabdu, bab sukun, apa semua. Sebab itu bila perempuan bila masuk bingkai, maknanya untuk perempuan improve dari masa ke semasa. Jangan duduk level yang sama. Dan kalau boleh saya tak nak ada, saya nak tegur-tegur orang. Maknanya perempuan dah boleh baca flow, okey dah semua. Macam tu. Okey, itu yang bertalaki. Yang tak bertalaki pun sama. Nanti kita ada satu tugasan-tugasan yang akan datang nanti, perempuan akan lebih banyak pada perempuan yang tak ada guru talaki. Perempuan yang baru first time masuk, perempuan akan lebih banyak berusaha dengan mentor lepas ni. Bila kita mula start untuk membaca, menyebut, perempuan akan berurusan dengan mentor. Okey, dan mentor pun standby untuk dengar bacaan dia orang. Bukan untuk dengar beberapa kali. Untuk tugasan saja. Nanti kita akan bagi tugasan. Dia simple-simple aja. Untuk just dengar, confirmkan, okey betul. Ini tak betul. Macam tu je lah. Okey. So hari ni kita dah cover makhraj huruf. Dan minggu lepas kita dah sebut simbol-simbol. Harap perempuan boleh faham. Kalau tak faham juga, sila bertanya dengan mentor. Mentor ada ramai, boleh tanya dengan mentor. Sila gunakan mentor yang ada. So tak nak jenis macam sikit-sikit tanya dalam grup tu, ni macam mana. Tolong tengok. Dan satu lagi, tolong tengok Telegram. Semua kita punya info semua dekat situ. Dekat Telegram, perempuan pergi dekat belah atas. Nampak? Dekat atas kan ada gambar macam benda pin tu. Dekat situ semua nota-nota, bukan nota. Mungkin info yang penting ada dekat situ. Sebab kita dah pin. So nama senarian nama, mentor-mentor pun dah ada dekat situ. So tekan kat situ, tengok nombor siapa nama mentor, apa nombor telefon dia. Nanti bila kita bagi tugasan yang melibatkan perempuan kena baca ke apa, tolong gunakan mentor. Dan kalau sekarang ni pun, kalau makhraj huruf perempuan tak tahulah apa, dah masuk kelas dah lambat, tinggal 10 minit lagi baru masuk, dah tak tahu apa cerita tadi, tolong pergi tanya kat mentor. Tanya mentor apa belajar tadi, macam mana saya terlambat masuk, ada terang pasal apa, nanti mentor teranglah. Tapi bila nak berusaha dengan mentor, jangan terus call. WhatsApp dulu. Tengok nombor tu, WhatsApp cakap, nak semak bacaan contohlah kan. Nak tanya tadi belajar apa. Sukatilah perempuan nak pilih mentor mana. Kan diorang ada name card muka-muka cantik tu. Tapi dia pun rasa nak tanya kat puan ni, puan suka-suka lah. Perempuan bebas nak gunakan mentor tu. Boleh guna. Tapi mesej lah dulu. Cakap orang tu pun tak tengah masak, takkan nak call jawab call. Cakap kata, nak tanya tadi, saya tak sempat masuk kelas.
Tadi belajar apa boleh tak terangkan ke apa? Nanti kalau mentor tu reply, okey nanti pukul 3 saya call puan ke apa. Contohlah macam tu kan. Maknanya kena mesej lah dulu. Jangan mentor kejah main telefon. Kalau main telefon tak ada siapa nak angkatnya. Sebab orang tengah masak ke pergi mana ke apa takkan nak jawab dan tu. So mesej dulu tanya, boleh tak apa tolong dengarkan ke apa-apa tak kisahlah. Apa nak tanya apa, boleh tanya dengan mentor. So gunakan mentor yang ada sebab perempuan dah ada dalam bengkel. Kita dah bagi perkhidmatan tu. Percuma pun, tak ada apa-apa pun mentor tu. Sebab dia sendiri pun nak kena belajar. Sebab dia pun nak kena mantap ilmu dia. Nak mantap ilmu cara dia nak kena ajar orang lah. Kalau tak ada siapa pun tanya, dia relax kan. Dia pun lupa apa yang dia belajar. So tak boleh. Okay. Kak Yam dah ada ke? Kak Yam dah wujud ke? Wujud. Kak Yam dah ada ke mana Kak Yam? Kak Yam. Tiada lagi. Kak Yam tak masuk kelas ke? Mana Ketua Rajah ni? Ketua Rajah. Ketua Rajah tak masuk. Oh aloh. Kak Yam. Suara. Saya baik Kak Yam ada. Okey. Okey, Kak Yam pun dah ada. Kita pun okey lagi 10 minit habis. Saya nak beritahu tentang kan hari tu kita ada sebut pasal apa? Sekejap nak share screen sekali lagi. Betah. Dah tutup. Sekejap Okey. Nampak skrin ni? Okey. Ini minggu lepas kita beritahu lah sebut salah satu aktiviti bengkel kan. Hari tu kita kata kalau siapa nak infak untuk aktiviti program bengkel semua. Nampak 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 gambar? Okey, nampak dah tu. Okey, kat sini ada poster pasal program Iftar Ramadan. Ini yang bengkel sendiri buat Okey, sebab apa? Sebab kita lagi sebulan lah, sebulan dah ni nak buat benda tu lah. So dia ada masa untuk sebab kita punya Ramadan start 13 April rasanya. Kita start puasa tu. So dia ada tempoh, ada gap masa untuk mereka buat persiapan untuk nak bagi kat siapa ke macam manalah untuk pengurusan. So yang kita punya tugasan ni sampai 3 April, perempuan boleh berinfak ikut guna nombor akaun Puan Nur Sita, dia adalah bendahari, guna nombor akaun Maybank tu. Lepas tu reference tulis Iftar BTP. Data tu khas kita punya. So dia akan tahulah nanti kan termasuk dah banyak lain orang lain infak zakat apa kan. So khususkan situ, so nanti dia macam biasalah. Ambil gambar tu slip apa, ambil gambar slip ke apa benda tu. Bagi terus pada Puan Nur Sita. Jangan masuk dekat Telegram tu. Jangan pula pergi ambil gambar, infak 5,000, masuk kat Telegram. Orang pun wow, ini hebat. Tak payahlah. Masuk, pergi kat Nur Sita saja. Pergi kat dia. So jangan, dalam Telegram tu jangan campur dengan benda-benda lain. Okay. So itulah untuk hari ni kita tentang program yang terdekat ialah program Iftar Ramadan. Ini adalah bengkel punya. Dan kalau kita dapat banyak, insya-Allah kita boleh seluruh Ramadan 30 hari tu kita boleh bagi orang makan. Kalau kita dapat sikit ikut berapa hari dah tak kisahlah. Penting kita kita boleh gunakan semaksima apa yang kita terkumpul tu kita bagi manfaat pada orang lain. Itu je niat kita nak bagi manfaat pada orang lain. Okey. Saya rasa kita pun dah sampai 9.30 dan kita dah beritahu kelas kita memang pukul 8 hingga 9.30 sahaja. So perempuan lain kali lepas ni jangan lambat-lambat masuk kelas. Kita memang tepat pukul 8 kita akan terus jalan. Kalau lah ada emergency lah mungkin kita pun tak tahu benda tu kita boleh plan macam tu tapi macam boleh berlaku. Apa kalau tertinggal kelas apa pun boleh rujuk dengan mentor. Sila rujuk dengan mentor, jangan biar dia ni macam jangan macam terus tak datang kelas tu tak tanya tak apa terus senyap. Nanti masuk kelas lain minggu depan dah jadi bertindan-tindan pula. Dia ni dah dia ni tak faham kan. Nanti dia tindan-tindan agak payah jugalah. So ikut je flow tu. Okey, tak tahu apa tanya dengan mentor. Mentor ramai boleh guna dia. Orang tak ada dia melangut aja. Kalau tak ada relax aja. Guna segala-gala mentor yang ada. Okey. Saya rasa untuk itu tak ada apalah, cuma nanti kan saya akan bagi homework. Tugasan mesti ada insya-Allah. Perempuan semua ada buku Aruh kan? Okey, buku Aruh. Nanti kita akan bagi detail dalam Telegram, tapi buku Aruh tu muka surat depan yang ada V111 tu. Tapi nanti kita ambil gambar masuk dalam tu, just nak beritahu. Nanti ini semua ada huruf hijaiyah, apa yang perempuan kena buat tugasan. Makhraj huruf ada 5 yang utama tu, perempuan nanti just tulis kat tepi kerja alif al-jauf. Kalau ba asyafatain. Tapi macam itulah, tapi kita buat pendek-pendek. Tapi tulis tepi ni je. Tu bila dah siap ambil gambar, masuk dalam e-homework. Ambil gambar, masuk dalam e-homework.
Okey, tata cara tu saya letaklah dalam Telegram tu. Ini ada kesempatan nak beritahu, itu punya homework tugasan yang untuk minggu ni adalah buku Ar-Ruh bahagian depan. Tulis setiap huruf tu ada dia punya makhraj lah. Kalau yang tak ada buku Ar-Ruh lagi, mungkin dah order tak sampai ke apa benda, tak beli lagi, tulis kat buku nota. Alif bata tu tulis sebelah tu dia makhraj dia. Nanti kita bagi pendetailan. Okey. Nak beritahu je sehari ni perempuan homework adalah melibatkan makhraj huruf. Di sambil perempuan praktis, perempuan kena tulis jugalah, bagi mahir lah beritahu bar ni apa. Senang ingat. Sistem pelajaran yang menulis lagi cepat ingat. Okey. Oleh kita pun dah 9.30, kita sudahi dengan tasbih kufarah suratul An. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran. Nanti kita bagi link untuk letak kehadiran. Lepas ni terus je letak attendance. Jangan tunggu minggu depan apa semua. Lepas ni saya masukkan terus masuk attendance. Terima kasih Aliza. Terima kasih Fariza. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okey. Jumpa minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Aliza. Assalamualaikum. Okey. Salam.